Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar. Jadi kita akan sambung pembelajaran kita asas nombor untuk sesi yang kedua. Jadi kita akan buat pembelajaran berkenaan dengan penambahan dan penolakan nombor asal. Okey, kita lihat dulu contoh soalan. Soalan ni simple sahajalah. Dia memang cerita pasal tambah dengan tolak sahaja. Dan kita lihat di sini diberi asas 3 nombor asas 3 dan operasi yang digunakan adalah operasi tambah. Okey, jadi kita akan lakukan penambahan nombor Kita akan lakukan penambahan nombor. So macam biasa yang kita belajar masa sekolah rendah kan, kita suka tambah nombor macam ni. Kita suka tambah dalam bentuk susunan yang macam ni. Dan kalau kita fahamkan balik, nombor yang kita tambah yang biasa kita buat masa zaman sekolah rendah, nombor tu adalah nombor asas 10. Kan? Contohnya saya letak nombor asas 10 ni kat sini, contohnya 91 tambah dengan 102 ni contoh contoh. Jadi awak tahu jawapan dia akan jadi 193. Ini zaman sekolah yang awak belajar masa sekolah rendah. Ada juga satu nombor di mana kita tambahkan nombor 139 tambah dengan 25. Kan? Kenapa awak tak tertanya-tanya masa zaman sekolah kalau 9 campur 5 akan jadi 14 kan? Kenapa kita letak 4 dekat sini? Kenapa kita letak 1 dekat atas? Awak buat macam ni, mungkinlah masa sekolah rendah awak buat macam ni, tapi awak tak tertanya-tanya kenapa 1 letak dekat atas. Sebab awak kata sebab dia 14 kan? Tapi sebenarnya 14 tu berada di bawah. 14 tu berada di bawah. Tapi dalam konteks nombor asas, asas nombor ni maksud dia kalau nombor tu asas 10 dan nombor 14 ni melebihi 10, jadi dia akan tolak dengan 10 lah. Sebab asas 10 ni menerima nombor apa? Asas 10 ni menerima nombor 0 hingga 9 sahaja. Jadi kalau nombor 14 ni dia dah di luar asas 10. Jadi dia kena tolak dengan 10. Dia tolak dengan 10 dia akan dapat 4. Dia akan tolak dengan 10 dia akan dapat 4 lah. Maksudnya kat sini menunjukkan bahawa 14 tolak 10. 14 tolak 10 dan apabila dia melakukan operasi tolak 10 ni, dia akan letak 1 dekat sebelah. Maksudnya ada bonus 1 dekat sebelah. Itu sebabnya dia punya pengiraan zaman sekolah rendah, kita tambah kan, 9 campur 5 dapat 14, kita selalu je terus tulis 4 kat bawah, 1 dekat atas. Sebab kita nampak dia adalah direct. Tapi apa jadi kalau kita kira pula nombor asas 3? Apa jadi kalau kita kira dalam nombor asas 5, asas 7 atau asas yang lain? Macam mana? Jadi cara dia sama. Cara dia sama macam cara yang ni lah. Cuma cara ni saya explain. Kalau nombor 14 melebihi asas 10, jadi kita tolak dengan 10. Tolak dengan asas tu. Kita tolak dengan asas 10 sebab kita tolak dengan 10 sebab kita tahu dia dalam asas 10. Jadi sekarang ni saya tanya awak, kalau kita tambah dengan nombor 2 kalau kita buat asas 3 tambah dengan asas 3, so asas 3 ni kita kena lihat. Asas 3 ni nombor dia adalah bermula dari 0 hingga 2. 0 hingga 2 sahaja. Kalau 2 campur 2 dapat 4. 2 campur 2 dapat 4. Nombor 4 ni melebihi asas 3 atau tidak? Nombor 4 ni melebihi kan? Jadi, kalau awak rasa nombor 4 tu melebihi asas 3, sebab asas 3 hanyalah menerima nombor 0 sampai 2 sahaja. Nombor 3 tak terima, nombor 4 pun tak terima. Jadi kita buat tolak. Kita buat tolak. So 4 tolak 3. Kita kena tolak dengan nombor asas tu sendiri. 4 tolak dengan 3 akan dapat 1. So 1 tu kita buat dekat bawah ni. Kita buat kat bawah ni, kita tulis dia 1. Dan penolakan ni maksudnya dia akan ada bonus 1.
Okey, bonus ni mesti 1. Tak pernah bonus 2. Tak pernah Sentiasa 1. Bonus ni sentiasa 1. Sebab apa ada bonus? Sebab dia lakukan tolak. Okey. Jadi, sekarang ni awak cuba fikir balik macam mana nak buat tambah macam ni. 1 campur 0 campur 2 dapat berapa? 1 campur 2 dapat 3 kan? Adakah nombor 3 ni asas 3 ni menerima nombor 3 ni? Adakah asas 3 menerima nombor 3? Oops. Nampak? Sekejap Nombor 3 tidak diterima sebab kita hanyalah menerima asas nombor 0 sampai 2 sahaja. Jadi, kalau awak lihat di sini, saya baca komen kalau ada lah. Jadi kalau kita lihat kat sini, asas 3 ni, dia adalah tidak diterima sebab apa? Sebab nombor asas 3 ni hanyalah 0 sampai 2 sahaja. Jadi kita pun buat 3 tolak 3. Kita kena tolak dengan asas tu lah. Tolak dengan asas dia dapat 0. Jadi kita pun tulis sini jawapan dia 0. Okey, kita gantikan jawapan tu dengan 0. Berlaku penolakan, okey, apabila berlaku penolakan dia akan ada bonus. Okey, dia akan ada bonus. Bonus tu maksudnya bila ada berlaku penolakan. Kalau tak ada berlaku penolakan, tiada bonus lah. Okey, tiada bonus. Jadi kita letak bonus 1. Okey, 1 campur 1, 2. 2 campur 2, 4. So kita tulis 4 dekat sini. Okey, 4 kat sini. Dan nombor 4 ni macam tadilah, lebih daripada asas 3. Jadi kita pun tolak dengan 3. Kita dapat 1 jadi 4 bersamaan dengan 1. Bersamaan dengan 1. Dan dia akan ada lagi satu bonus dekat sebelah. Dan bonus tu kita tulis 1 campur 0 dapat 1. Jadi jawapan akhir dia akan menghasilkan 1101. Okey, jawapan akhir dia akan menghasilkan 1101 asas 3. Awak kena tengok di sini maksudnya nombor 4 ni dia akan tolak dengan 3 dapat 1. Tolak dengan nombor asas tu. Boleh soalan ni sebabkan dia ikut nombor asas tu sendiri. Okey, saya nak bagi awak soalan bonus. Untuk tambah untuk tambah. Tapi saya nak awak pilih. Asas apa yang awak nak antara 2 sampai 9? Cuba pilih asas 2 sampai 9. Awak nak nombor asas berapa? Pilihlah. Nak asas berapa? 6 Okey, kita ambil asas 6. Contoh nombor asas 6 ni saya letak dalam contoh lain ni contoh lain. Saya letakkan nombor 2, 4, 2, 3 asas 6. Okey, 2, 4, 2, 3 asas 6. Kemudian kita tambahkan dengan 1, 1, 5, 1. Okey, 1, 1, 5, 1 asas 6. Ini lah kot kan? Ataupun kita letak nombor lain sikit lah. Sekejap 5, 3, 5, 1. Ni contoh 5, 3, 5, 1. 5, 3, 5, 1. Okey. Ni contoh lain 2, 4, 2, 3 asas 6 campur dengan 5, 3, 5, 1. Jadi saya letak di sini 2, 4, 2, 3, 5, 3, 5, 1. Ni tambah tambah. Jadi kita tengok di sini. Okey, kita tengok di sini tambah macam biasa. Kita buat macam ni. Okey, kita buat macam tadilah. Ada dia punya template macam ni yang awak buat masa zaman sekolah rendah. 3 campur 1 bersamaan dengan 4. Okey, 3 campur 1 bersamaan dengan 4. Tapi ingat, asas 6 ni bermaksud nombor 0 sampai 5 sahaja. Okey, nombor 0 sampai 5 sahaja yang diterima. Jadi, kalau nombor 4 ni berada dalam ni, awak tak perlu pun melakukan penolakan. Okey, jangan buat tolak. Jangan buat tolak, tak ada bonus pun. Tak ada tolak, tak ada bonus. So, biasakan macam ni.
3 campur 1, 4. Cukuplah tutup cerita. Okey, tutup cerita. 3 campur 1, 4. Sekarang ni, kita selesaikan pula pada penambahan yang seterusnya. 2 campur 5 dapat 7. 2 campur 5 dapat 7. Dia lebih kan? Jadi 7 tolak 6. Di sini kita kena tulis dekat sini 7 tolak 6. Kenapa tolak 6? Kenapa tolak 6? Sebab dia asas 6. Okey, dia tolak 6 7 tolak 6 bersamaan dengan 1. Jadi kita tulis jawapan dia 1. Ada bonus ke tak ada ni? Cuba bagi tahu, ada bonus ke tak ada dekat sebelah? Ada yang lain okey? Jadi kalau ada kita tulis 1, letak bonus. Ni kena fahamlah konsep dia. Okey, ada bonus. So 4 campur 3 bersamaan dengan 7, campur 1 bersamaan dengan 8. So 4 campur 1, 5 campur 3, 8 lah kan. Pun benda yang sama, lebih sangat. Sangat lebih daripada asas 6. Jadi kita pun buatlah macam tadi, 8 tolak 6 sama dengan 2. Jadi kita kena tolak dengan 6. Ikut asas tu sendiri. Jadi kita tulis 2 lah. Jadi ada bonus ada bonus. Sebab apa ada? Sebabnya dia adalah penolakan dia ada berlaku penolakan kat sini. So dia kena buatlah bonus kat situ. Jadi 1 campur 2, 3, 3 campur 5, 8. Pun sama. So 8 tolak 6 sama dengan 2 2. Sama sama. Jadi ada penambahan 1 lagi kat sini. So letak je 1 campur kosong dapat 1 So jawapan akhir dia 1, 2, 2, 1, 4 asas 6. Inilah cara yang sebenar-benarnya kalau kita lihat lagi dari sudut asas nombor. Biasa awak suka sangat buat tambah-tambah masa sekolah rendah, tapi sebenarnya awak tak nampak pun kenapa ada bonus 1 ke atas. Awak ingat sebenarnya itu adalah 1, 4. Itu adalah 10 kan? Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya itu adalah bonus. Bonus tu sebabkan dia buat daripada tolak tu lah. Itulah penjelasan berkenaan dengan penambahan nombor. Okey. Ni kalau awak nak salin, awak boleh salin lah. So awak boleh nampak perbandingan antara asas 3 dengan asas 6. Sama juga awak boleh buat pada asas apa-apa pun. Asas 2 boleh, asas 5 boleh, asas 8 boleh. Tapi asas 2, asas 8 dengan asas 10, awak boleh guna kalkulator. Tak ada masalah. Tolak je dalam kalkulator dalam mode base tu. Tapi ni tak ada dalam mode base Jadi kita pun gunakan kaedah manual. Inilah kaedah manual. Kaedah manual yang tidak boleh tekan kalkulator lah. Okay. So awak boleh fikirkan. Kalau awak rasa nombor tu dalam asas 8, okay, contohnya nombor dalam asas 8 kan. So awak tekan mode base, awak boleh tekan kalkulator je lah. Ni contoh kan, D ni adalah asas 10. Nombor asas 10 ni kan awak contohnya tolakkan 15 tolak 2. Awak dapat 13 kan. Ni nombor asas 10, nombor yang kita selalu jumpa dalam kehidupan seharian. Tapi kalau contohnya nombor dalam asas 8, okay, nombor dalam asas 8, okay, contohnya awak letak nombor 175 tambah dengan 166 contoh. Jadi jawapan dia dalam 363 asas 8. Dia memang dah set up dalam ni. Kan? Kalau tengok 5 campur 6 kan sepatutnya 11, tapi kenapa dia dapat 363? Sebab dia memang dah set up terus dalam asas 8. Jadi kalau contohnya awak nak cari penambahan asas 8 ataupun penolakan asas 8 ataupun asas 2 ataupun asas 10, awak boleh guna kaedah kalkulator. Dia direct jawapan. Okey, dia direct jawapan. Tapi sebabkan dekat kalkulator tidak menerima asas 3 dengan asas 6 atau asas lain, jadi awak kena guna kaedah manual lah. Ini adalah kaedah manual. Okey, kaedah manual ni awak kena belajar. Sebab awak belajar banyak sangat asas. Asas 2 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak sangat. Jadi ini adalah kaedah penambahan.
Okey, setakat ni penambahan kaedah ni ada nak tanya tak? Ke semua faham? Kalau faham awak tulis faham Okey, good. Itu untuk penambahan pastikan pelajar take note sebab semua asas kita boleh gunakan cara macam ni. Sama saja. Tolakkan balik je dengan asas yang terlebih tu. Kalau terlebih, tolak. Kalau tak terlebih, jangan tolak. Biarkan duduk diam. Macam ni kan awak tengok nombor dia duduk diam je. 3 tambah 1, 4. Jangan tolak, jangan bagi bonus. Biarkan. Yang mana lebih, tolakkan, lepas tu bagi bonus kat sebelah. Itulah cara penambahan. Okay. Next, kita tengok pula cara penolakan. Mana soalan tadi? Okay, ni. Macam tadilah saya nak bagi contoh yang berkaitan dengan asas 10. Okay, saya nak buat contoh berkenaan dengan asas 10 dulu Contohnya kalau awak buat soalan berapa 1000 1000 contoh 1000 tolak dengan 1000 tolak dengan 22 contoh ni nombor dalam asas 10 ni contoh. Biasa kan awak suka buat macam mana? Awak akan pinjam sebelah kan? Contohnya kosong tolak 2 tak cukup. Jadi masa zaman sekolah rendah cikgu awak cakap kena pinjam sebelah kan? So potong. Okay, dia jadi 9 tak salah saya kan. Ni jadi 1 kosong. Biasa awak buat macam tu. Awak tengok 1 awak letak macam ni. Nampak tak? Maksudnya kosong ni awak letakkan 1 ke atas sebab awak pinjam sebelah. Kan awak selalu buat macam tu. Jadi awak buat seperti 10 tolak 2. Kan? Dia jadi macam ni lah. 1 kosong tolak 2 dapat 8. Lepas tu 9 tolak 2 dapat 7. Kemudian ni pun akan berkurang lah sebab dia tempias. Okay, dia tempias. Dia jadi 9. Dia dan tempias sampai habis lah. 9 kat sini dapatlah jawapan dia. 978. Okay. Kenapa tempias? Kenapa tempias? Awak tengok 1 kosong tolak 2 dapat 8. Dia pinjam sebelah. Tapi sebelah ni tak ada nilai. Sebelah ni pinjam sebelah. Sebelah ni pun tak ada nilai. Sebelah ni pinjam lagi sebelah sampai dapat. Dia macam tu lah. Sebab tu saya cakap. Sebenarnya nombor 1000 ni, dia pinjam je sebenarnya. Dia berhutang. Dia berhutang dengan orang sampai dah dia dapat hutang tu. Contohnya saya ulang balik 1000 tolak 22 tak dapat. Contohnya macam ni. Saya ulang balik 1000 tolak 22. Kosong tolak 2 tak boleh. Kosong ni pinjam sebelah dapat 1 dapat 1. 1 ni sebenarnya dia adalah 10 sebab asas 10. Bukan 1 tapi sebab asas 10. Sebab asas 10 kita kena tambah dengan 10. Kosong campur 10. Ni awak kena tahu ni. Kosong campur 10. Sebab asas 10. Dia tambah pula. Tadi tolak sekarang tambah. Kan? Nampak tak? Dia terbalik je. Tadi tolak sekarang tambah. Kosong tu dia akan campur dengan 10. Sebab tu dia dapat 10. Okey, 10 tolak 2 dapat 8. Okey, 10 tolak 2 dapat 8. Kemudian, kan dia pinjam sebelah kan? Yang sebelah ni nombor dia kosong. Dia tak ada sesiapa. Jadi, dia ni pura-pura pinjam sebelah. Yang sebelah ni pula tak ada nilai. Dia pun pinjam lagi sebelah. So, benda ni akan berturutan. Dia jadi macam ni lah. 9, 9, kosong. So, akhirnya 9 tolak 2, 7. Dan 978 lah jawapan dia. Okey? Ni contoh dia. Contoh tolak dia. Saya bagi lagi satu contoh asas 10. Nombor asas 10 juga. Contohnya macam nombor 1129. Sekejap tak nak. 112 tolak dengan 3. Macam inilah kot.
Kan? Macam ni. Yang ni contoh lain. 112 tolak 33. Okey. Ni contoh lain. Contoh lain yang mungkin nampak lagi senang kot. 2 tolak 3 tak boleh tau. Okey, 2 tolak 3 tak boleh. Jadi 2 ni akan berhutang. Dia akan pinjam dengan sebelah. I nombor 1, saya nak pinjam 1 boleh. Jadi saya pinjam 1. 1 ni habis lah. Tu contoh yang awak belajar kan. So awak dapat 1, 2. Cikgu ajar awak macam tu kan. 1, 2 tolak 3 dapat 9. Tapi sebenarnya kenapa dia adalah 1, 2? Tapi sebenarnya bacaan dia 12. Sebabnya bila dia pinjam sebelah, dia dapat 1 bonus. 1 ni mewakili 10. Okey, 1 ni mewakili 10. Sebab apa? Sebab asas 10. Awak kena tahu 1 mewakili 10 sebab asas 10. Jadi kat sini menunjukkan bahawa 10 campur 2. Okey, 10 campur 2 ataupun 2 campur 10. 2 campur 10 boleh. So dapat 12 lah. Okey, 12 tolak 3, 9. 12 tolak 3, 9. Jadi yang 1 ni akan mati. Dia akan kurang 1. Sebab dia dah bagi sedekah 1 kat kawan dia. Ingat sedekah 1 tu bernilai 10. Sebabnya dia adalah asas 10. Jadi sekarang ni nombor dia kosong. Tak cukup nak tolak 3, dia pinjam lagi sebelah. Saya hutang lagi dengan awak. Jadi letak 1 ke atas. Tapi ingat 1 ke atas ni mewakili 10. 1 ke atas ni mewakili 10. Maksudnya 0 campur 10. Ni kita tulis 0 campur 10. Okey. So awak lihat 0 campur 10 bersama dengan 10. 10 tolak 3 bersama dengan 7. Jadi kalau awak tekan kalkulator kan, 112 tolak 33. Okey, 112 tolak 33. Dapat 79. Nampak tak? Dia sebenarnya ada detailnya lagi masa awak belajar sekolah rendah tu. Jadi, apa pula cerita? Apa pula cerita berkenaan dengan asas lain? Tadi cerita pasal asas 10. Apa jadi kalau asas 9? Apa jadi kalau asas 8? Apa jadi kalau asas 7 dan sebagainya? Jadi kita tengoklah. 853 tolak 416. Okey, kita tolakkan dalam asas 9 dalam asas 9. Jadi kita tengok macam mana. Okey, first saya nak tanya. 3 tolak 6. Tak boleh kan? Apa dia buat? Apa buat kalau 3 tolak 6 tak dapat? Buat apa? Dia akan buat apa? Dia akan pinjam. Dia akan pinjam. Okey, sama macam cara tadi. Dia pinjam 1 tau. Dia pinjam 1 Ingat dia pinjam 1 je. So ini akan berkurang 1. Dia akan jadi 4. Cara sama. Okey, cara dia sama sahaja. Tapi ingat, dia dapat bonus 1. Bonus 1. 1 kat sini. Tapi bukan 13 tolak 6. Bukan. Ini bermaksud bonus 1 ni adalah asas dia sendiri campur dengan nombor 3. Okey, asas dia sendiri nombor 9 campur dengan nombor 3 sebenarnya. Bukan 13 tapi asas tu sendiri campur dengan nombor yang pinjam tadi. Campur dengan nombor yang pinjam tadi. Jadi awak kena ingat 1 tu bukannya 10 tapi 1 tu adalah nombor asas tu sendiri. Jadi kita tulis kat sini 9. Okey, yang bonus tu adalah 9. Bukan lagi 1. Okey, tapi 9. Ikut nombor asas. Jadi bukan 93 bukan 93 tapi 9 campur 3. 9 campur 3 12, 12 tolak 6 6. Ingat tu. 9 campur 3 12, 12 tolak 6 6. Okey. So jawapan dia macam ni. Kemudian 4 tolak 1 3. Tak apa, tak ada masalah. Boleh direct. Okey, 4 tolak 1 3 terus. 8 tolak 4 4 terus. Jawapan dia 4 3 6 asas 9. Settle terus. Lagi cepat. Dia lagi cepat. Nampak tak? Dia punya cara dia just terbalikkan sahaja. Bonus tu awak ikut nombor asas tu sendiri sahaja. Okey? Okey. Tutup cerita pasal asas 10. Okey, tutup cerita pasal asas 10. Kita tengok contoh lain.
Siapa nak bagi asas pula? Asas apa nak bagi contoh lain selain daripada asas 9? Korang nak pilih asas berapa? 7 saya dapat yang ni dulu. Okey, asas 7. Okey, asas 7 saya letak nombor sekejap saya nak pilih nombor sekejap. Macam main nombor pula. Sekejap. Nombor tu stop deh. Kalau asas 7 nombor kurang daripada 7 kan. So saya letak nombor 6. Nombor 6. Tak nak, besar sangat. Sekejap. 2 2 3. Okey, asas 6 2 2 3 asas 6. 2 2 3 asas 6 tolakkan dengan 5 6. Asas 6 pula, asas 7 silap. Ni asas 7. 2 2 3 asas 7 tolakkan dengan 5 6 asas 7 ni contoh. Contoh mudah je. Kita tulis kat sini 2 2 3 5 6. Nampak dah logik sikit kot. Kot lah kan. Sekarang sama je cara dia. 3 tolak 6 tak boleh. Ni masing-masing asas 7 3 tolak 6 tak boleh tau. 3 tak boleh tolak dengan 6. Jadi dia akan berhutang. Dia akan berhutang dengan sebelah. Tolak je satu macam biasa. Dia tinggal satu lah. Potong tinggal satu. Tapi 3 ni dapat bonus. Bonus dia adalah 1. Tapi 1 ni bersamaan dengan nombor asas tu sendiri. Jadi saya tulis kat sini 7 campur 3. Okey, 7 campur 3 bersamaan dengan 10. Jadi 10 tolak dengan 6. Okey, 10 tolak 6 dapat 4 lah. Tulis jawapan 4 kat situ. 4 kat sini. Okey, dan 1 tolak 5 tak boleh. Pun sama, pinjam sebelah. Okey, dan kita akan dapat bonus 1. Ingat 1 ni maksudnya bukannya 1 campur 1 tapi adalah 7 campur 1. Okey, 7 campur 1, 8 bukan 2 tapi 8. 7 campur 1 ialah 8. Okey. Alright, so 8 tolak 5 bersamaan dengan 3 dan akhir sekali jawapan dia 1 tolak 0, 1. Bila kita susun, kita akan dapat 1, 3, 4 asas 7. Jadi itu cara dia. Tolak ni mungkin nampak macam susah dan mungkin awak ada cara yang lain. Awak boleh guna cara sendiri kalau awak rasa boleh lah. Tapi kalau awak tak ada cara lain, guna cara ni. Sebab ini cara yang saya ajar yang okey sikit lah. Kalau awak rasa lagi okey bagi awak untuk cara sendiri, awak guna cara sendiri, okey? Alright. So, sekarang ni kita nak tengok lagi 2 soalan. Okey, kita tengok lagi 2 soalan. Kita nak settlekan cepat Mana soalan tadi? Ni. Ni asas 2 ni awak boleh tekan calculator je. Oops. Ni awak boleh tekan calculator lah. Tapi saya tak nak guna calculator. Saya nak ajar awak guna manual juga. Ni just untuk refresh sikit lah. Kenapa kita belajar macam ni? Kenapa kita belajar manual? Okay, so yang ni saya nak tunjuk sikit lah. Apa jadi kalau manual? Ni kita dapat jawapan dulu Ni saya cari jawapan dulu. Saya tulis jawapan dia dulu Cara tekan ni macam mana tau? Okay. Mode base. Okay, tukar kepada bin. Asas 2 ni kan, bin. Kemudian 1011 tolak 110. Dapat jawapan 101. Jadi kita nak buktikan macam mana kaedah manual boleh dapat jawapan yang sama. Okay, kita nak buktikan macam mana kaedah manual nak dapatkan cara yang sama ataupun jawapan yang sama. So saya buat macam ni, 1011 tolak dengan 110. Okay.
Sekarang kita tolak macam biasa. 1 tolak kosong dapat kosong. So, 1 tolak kosong dapat kosong pula. 1 tolak kosong dapat 1. Apalah cikgu ni. Okey, 1 tolak kosong dapat 1. Kemudian 1 tolak 1 dapat kosong. Ni direct tak ada apa-apa berlaku peminjaman hutang pun. Okey, next. Kosong tolak 1 tak boleh. Jadi kosong ni pinjam sebelah. Okey, pinjam sebelah dapat bonus 1. Dimaklumkan bonus ni bermaksud 2 asas 2. Asas 2, tengok yang asas 2 campur dengan kosong. Campur dengan kosong, nombor yang pinjam tadi tu. 2, asas 2 ni campur dengan si pinjam tadi tu. Si pinjam. Orang yang pinjam tadi iaitu kosong. So 2 campur kosong 2 lah. 2 tolak 1 dapat 1. Okey, 2 tolak 1 dapat 1. Jadi jawapan akhir dia 101. Nampak? Sama tak? Sama kan? So dia adalah boleh digunakan cara yang macam ni. Okey, dia boleh gunakan cara yang macam ni lah. Boleh gunakan manual untuk mana-mana nombor asas pun sama je. Tapi kalau ingat saya cakap yang mana boleh tekan kalkulator, tekanlah kalkulator. Yang mana tak boleh tekan kalkulator tu buatlah manual. Jangan susahkan diri awak yang mana boleh tekan kalkulator tu awak pergi buat manual. Okey. Jadi kalau ada kesempatan tu ambil je terus. Ni sekarang kalau soalan macam A dengan B ni tak ada kesempatan jadi awak kena buat manual lah. Okay, next. Soalan dia. Ni tambah je. Tambah ni guna cara macam tadi. Ni kita tambahkan masuk dalam mode bin. Mode base bin 111 001 tambah 10110. Dapatlah 100 1111. Okay, ni terus tekan calculator sahaja. Tapi nak bukti, kita nak tahu macam mana pengiraan manual dia berjalan dengan lancar. So kita tulislah 111 001. Kemudian 10110. Okay, tambahkan. Ni gunakan kaedah tambah tadi lah. Tambah ni senang je. 1 tambah 0 berapa? Ingat kalau lebih kena tolak. 1 tambah 0 1. Okey, diterima sebab nombor 1 ni dalam asas 2. Kemudian 0 campur 1 dapat 1. Okey, diterima. Kemudian 0 campur 1 pun 1, diterima. 1 campur 0 pun 1, diterima. Tapi kalau 1 campur 1 2 tak diterima. So kita kena ubah. Ni maksudnya 2 tolak 2 sebab asas 2. 2 tolak dengan 2 sebab asas 2. Jadi kita pun tolak lah. Jadi berapa jawapan dia? Jawapan ni kosong. Kosong kat sini. Kosong. So, bila dia berlaku penolakan, dia akan ada bonus. Dia akan ada bonus. Bonus ni tak ada masalah. Jangan awak pergi anggaplah bonus ni sebagai 2. Jangan. Siapa buat bonus ni sebagai 2 tambah 1 silap. Dia kena buat macam biasa je. 1 campur 1, 2. 1 campur 1, 2. Ingat 1 campur 1, 2. Dan 2 tu tidak diterima. Jadi, dia akan berlaku benda yang sama. 2 tolak 2, kosong. Dan akan ada lagi satu bonus. Dan bonus ni apa jadi? 1 tambah 0 dapat 1. Jadi, akhir jawapan dia akan menghasilkan jawapan yang sama. 100, 1111. Nampak tak logik dia? Setakat ni, saya harap awak semua boleh go. Kalau awak faham, tuliskan faham dekat ruangan komen supaya saya nampak awak betul-betul faham atau tidak. Okay, seperti biasa nota ni saya akan uploadkan dalam Google Classroom. Awak boleh check kalau mana yang tak sempat salin tu awak boleh check. Kalau ni awak nak screenshot pun boleh, nanti awak salin, tak ada masalah. Tapi yang penting awak take note untuk cara yang awak belajar hari ni sebab macam biasalah saya cakap, bila kita belajar hari ni dia akan jadi mungkin awak faham. Tapi bila kita belajar lagi minggu depan dia akan jadi lebih susah lah. Kalau awak tak faham yang hari ni punya, dia akan efek pada minggu depan punya kelas. Jadi awak kena fahamkan juga untuk minggu ni kelas. Kalau awak tak faham, awak kena rujuk balik video ni lah, video rakaman kelas.
Okey, jadi itu saja. Saya harap awak faham dan easy memang betul easy pun. Jadi saya nak awak ambil kehadiran lah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. In. Atas line. Okay, ini adalah link kehadiran. Jadi awak boleh berikan kehadiran. Okey, itu saja. Atas line ini. Luar line tu baru out. Itu saja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.